Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung kepada topik kita minggu lepas, iaitu persekitaran kod arahan di mana kamu dah belajar tentang 3 jenis data, iaitu nombor, teks dan juga nilai logik ataupun boolean. Okey, nombor saya ulang balik. Nombor terdiri daripada nombor bulat ataupun integer. Contohnya 89, 650, 0, 10, 12 dan banyak lagi nombor. Tak kisahlah nombor tu nombor positif ataupun nombor negatif. Okey, nombor bulat kita sebut sebagai int atau integer. Nombor perpuluhan kita sebut sebagai double, positif atau negatif. Okey, itu untuk nombor. Teks terdiri daripada char ataupun string. Char tu untuk satu sajalah, abjad ke, simbol ke, kita gunakan char ataupun sebenarnya karakter. Okey, dan seterusnya lagi satu ialah string. String tu dah menjadi satu perkataan. Dan nilai logik atau boolean adalah benar ataupun palsu. Okey, yang ni biasanya dalam struktur kawalan kita akan gunakan benar ataupun palsu. Okey, hari ini kita sambung penerangan dengan lebih jelas tentang jenis-jenis data tadi. Okey, integer. Saya dah maklumkan tadi. Maksudnya, integer ialah nombor yang tidak mengandungi bahagian pecahan, kemudian tidak mempunyai titik perpuluhan. Okey, jadi integer maksudnya dia adalah nombor bulat. Okey, dia adalah nombor bulat. Nombor bulat 1, 4, 31, negatif 25, negatif 172. Okey, kalau nombor bulat macam ni, kita sebut sebagai integer. Okey, tidak mengandungi bahagian pecahan, tidak mempunyai titik perpuluhan. Jadi, okey, kita tengok pada satu garis nombor ni. Kamu belajar dalam matematik kan. Jadi garis nombor bagi nilai integer negatif 3 hingga 3 lah. Jadi negatif 3 hingga 3. Jadi ini adalah contoh nombor bulat. Okey, yang ni saya rasa tak ada masalah kot. Dan kita tengok seterusnya iaitu operator matematik, simbol dan contoh. Kalau kita, apa orang kata, kalau dalam matematik, simbol tambah kita guna biasalah. Tambah, tolak, darab, bahagi. Tapi bila dalam operasi komputer, operator yang digunakan tambah tetap sama. Okey, simbol yang sama. Tapi bila darab digunakan simbol asterisk ataupun macam bintang tu, dan tanda bahagi digunakan tanda palang. Itu dalam komputer. Dalam matematik simbolnya sama. Okey, kamu boleh tengok contoh kat sini lah. Okey, saya rasa nombor tambah dan tolak ni tak ada masalah lah kan. Okey, sama je. Tapi bila nombor untuk darab dan bahagi digunakan simbol yang berlainan untuk operator dalam komputer. Okey, kita tengok di sini. Bahasa pengaturcaraan Python ataupun C, Java menyokong jenis data integer. Jadi sinteks umum yang digunakan dalam nak kita isytiharkan integer ialah int. Maksudnya kalau dalam bahasa pengaturcaraan Python, C dan Java ataupun lain, bila kita nak isytihar atau nak declare jenis nombor integer tu, kita akan gunakan int. Okey, jadi int digunakan untuk khusus untuk membuat penetapan sesuatu nilai pemboleh ubah adalah sentiasa integer. Bila kita dah declare dia adalah integer, maka dia akan, pemboleh ubah tu akan sentiasa integer. Okey, kita tengok contoh kod arahan Python bagi fungsi integer. Okey, kalau kamu tengok kat sini, ini adalah contoh arahan dalam bahasa pengaturcaraan Python. Okey, Python ni kamu dah masuk tingkatan 2, kamu memang dah belajar Python. Okey, ini contoh arahan dia. Dia dah bagi A sama dengan integer 10, B sama dengan integer 29, C sama dengan A tambah B. Jadi arahan dia apa ni?
print C. Dapat 39. Okey, yang ni sistem yang kira, yang ni kita yang masuk, kita isytiharkan, kita declare. Dalam bahasa Inggeris ni senang, kita lebih sebut declare. Jadi kita declare nilai A adalah jenis integer ataupun A adalah jenis nombor bulat, iaitu 10. Kemudian B pun kita declare dia sebagai jenis integer 29. Jadi bila arahan dia minta C cari jumlah A tambah B, maka dia arahan komputer akan keluar print C. Dia bacalah, A tadi ialah 10, B tadi 29. Jadi bila print C dia dapatlah 39. Okay, kalau kamu tengok kat sini ditulis kan, pemboleh ubah A akan sentiasa memegang nilai integer apabila fungsi integer digunakan. Okey, maksud dia di sini, bila dekat sini kita declare A sama dengan int. Maksudnya kalau lepas ni guna A pun, A adalah int, maka nilai dia tak dalam bentuk integer, dia mesti nombor bulat. Okey, itu dia kata pemboleh ubah A. A, B, C ni adalah pemboleh ubah. Okey, integer adalah jenis data dan 10 ni adalah nilai bagi pemboleh ubah. A 29 adalah nilai bagi pemboleh ubah B. C ialah pemboleh ubah C, nilai dia ialah 39 sebab A tambah B. Okey. Ini contoh dalam Python bila kita declarekan integer. Seterusnya, okey, yang ni nanti kita tengok. Kita tengok apa itu double. Okey, saya dah explain secara ringkas tadi. Double ialah sejenis data yang mewakili nombor. Apa perbezaan double dengan integer? Okey, double ialah nombor yang mewakili bahagian pecahan, iaitu nombor yang mempunyai titik perpuluhan. Okey, kalau dalam atur cara macam ni, kita tak akan masukkan pecahan. Kita akan masukkan pecahan tu dikonvertkan menjadi perpuluhan. Jadi perpuluhan tu kita gunakan double. Okey, jadi double boleh terdiri daripada nombor negatif. Okey, boleh terdiri daripada nombor negatif ataupun nombor positif yang bertitik perpuluhan. Okey, jadi ini membolehkan kod arahan membuat pengiraan yang lebih jitu ataupun yang lebih tepat semasa membuat pengiraan wang ataupun menyelesaikan masalah matematik yang kompleks. Okey, dalam garis nombor ni ditunjukkan. Okey, ini yang kita sebut sebagai nombor double, jenis data double. Okey, ada perpuluhan, tak kisahlah nombor dia negatif ataupun positif. Okey, di sini dia nyatakan bahasa pengatur caraan C++, C mengiktiraf double sebagai jenis data. Okey, jadi bahasa pengatur caraan tidak menyokong jenis data double tetapi menggunakan jenis data float. Okey, maksud dia di sini tadi dekat untuk integer Python dia declare dia gunakan jenis data integer, tetapi bagi nombor perpuluhan double tidak digunakan dalam Python. Okey, double tak digunakan. Okey, tidak digunakan dalam Python. Tapi double ni kita gunakan jenis data double ni di dalam bahasa pengatur caraan yang lain. Contoh dia macam C, C++, Java lah. Tapi macam mana Python ni nak gunakan jenis data kalau ada nombor perpuluhan? Okey, jadi Python dia tidak guna double tapi dia menggunakan jenis data float. Okey, float ni sebenarnya sama je fungsi seperti double. Cumanya yang berbeza dekat sini, kamu tengok perbezaan jenis data double dan float ialah penggunaan memori bagi pemboleh ubah yang diisytiharkan sebagai double atau float. Okey, itu perbezaan dia lah.
Jadi kalau dalam Python kita guna float, sebenarnya float dan double tu menunjukkan integer, menunjukkan nombor yang ada perpuluhan. Okey, apabila sesuatu pun boleh ubah diisytiharkan sebagai double, memori sebanyak, bila kita guna double dalam C++, memori sebanyak 64 bit akan diperuntukkan. Okey, raja di bawah menunjukkan pecahan bit bagi nilai double. Tapi apabila pemboleh ubah diisytiharkan sebagai float, memori sebanyak 32 bit akan diperuntukkan. Jadi nampak tak perbezaan bila kita guna float dengan double. Double sesuai untuk C, C++ dan sebagainya. Jadi float kita hanya gunakan memori sebanyak 32 bit. Okey, bersesuaian dengan Python. Okey, tengok contoh. Okey, ini double. Okey, ini double dalam C++. Okey, kalau kita gunakan simbol positif negatif, dia hanya menggunakan 1 bit. Kalau kita gunakan nilai sebelum titik perpuluhan 11 bit saja. Oh lupa, mari kita bandingkan dengan float. Okey, kalau guna double, nilai sebelum titik perpuluhan kita gunakan 11 bit. Tapi bila kita gunakan jenis data float, maka kita hanya guna 8 bit. Sama juga nilai selepas titik perpuluhan, dia hanya mengguna 52 bit. Tapi float dia lagi kurang, iaitu 32 bit. Nampak tak perbezaan double dengan float? Jadi float dia sesuai digunakan untuk Python untuk kamu sekarang lah. Okey, itu adalah jenis data double. Okey, seterusnya kita tengok contoh atau cara. Contoh atau cara dalam Python atau kearahan yang menggunakan bahasa pengaturcaraan C++ yang menggunakan jenis data double. Okey, double guna dalam C++ kan. Okey, dia bagi integer main, your code goes here. Okey, double number 1 sama dengan 3.5. Lepas tu dia kena count ni, nilai double pertama kurang daripada nombor 1. Kemudian number 2 4.9. Kemudian double number 3. Okey, nombor 1 tambah number 2. So dia punya akan print nanti hasil tambah bagi kedua-dua nombor ialah nombor 3. Okey, jadi kat sini dia tulis pemboleh ubah number 1. Okey, number 1 ni. Okey, pemboleh ubah number 1 ni diisytihar dengan jenis data double. Okey, dekat mana dia isytihar ni, dia just tulis double number 1. Okey, dia dah isytiharkan dengan nilai dia 3.5 dengan sintek umum double. Lepas tu dekat sini dia tulis count. Count iaitu sebenarnya fungsi output bagi bahasa pengaturcaraan C++. Okey, untuk C++ kamu tak belajar lah. So dia output yang akan keluar nanti macam ni lah. Nilai double pertama 3.5, nilai double kedua 4.9, hasil tambah bagi kedua-dua nombor ialah 8.4. Bila dia kata ini fungsi output, COUT ni adalah fungsi output kan, kat sini dia tulis fungsi output, macam dia akan print benda ni. Jadi inilah output dia, hasil dia yang kedua dan ketiga. Okey, ini contoh dalam C++. Okey, yang ni pula contoh dalam Python. Okey, ini contoh pengaturcaraan dalam Python. Okey, dalam Python kamu tengok kita gunakan float kan. Okey, bila kita gunakan float, tengok macam mana dia declare. Number 1, okey, ini adalah pemboleh ubah. Ni adalah jenis data dan 3.333 ni adalah nilai bagi pemboleh ubah ni. Okey, nombor 1 saya tulis balik. Okey, nombor 1, 2, 3 semua tu kita sebut sebagai pemboleh ubah. Kemudian kita ada float. Float kita sebut sebagai jenis data dia. Kemudian dia bagi 3.333, yang ni kita sebut sebagai nilai pemboleh ubah. Okey, kena ada 3 benda ni.
Okey, pun boleh ubah. Lepas tu jenis data yang dipegang oleh pun boleh ubah dan ini adalah nilai bagi pun boleh ubah. Jadi ditulis kat sini pun boleh ubah nombor 1 diisytiharkan dengan jenis data float dengan sinteks umum float. Sebab apa float? Sebab nombor dia perpuluhan. Kemudian kita declare pula nombor 2 sama dengan float 10.401. Kemudian nombor 3 sama dengan nombor 1 tambah 6, nom 1 tambah nom 2. Maka kita akan print kan. Dapatlah nilai dia. Lepas tu dia ada bagi arahan dekat sini round. Maksudnya dia nak kamu round number, apa nak sebut tu? Daripada 13.734 nom 3 ni lah, ini 13.74 kamu kena bundarkan kepada dua titik perpuluhan saja. So jadilah 13.73. Tu maksud round tu. Rounding numbers kot dalam matematik kan. Okey, itu adalah float. Nampak tak? Fungsi round digunakan untuk membundarkan. Masuk perkataan dia membundarkan. Okey, membundarkan nilai float kepada bilangan tempat perpuluhan yang dikehendaki. Jadi bila dia print yang ni rasa macam panjang. Bayangkan 7, 3, 4, 5, 6, 7 contoh. Jadi dia akan pendekkan. So kita gunakan arahan round. Okay, itu untuk float. Seterusnya kita tengok pula jenis karakter char. Char adalah jenis data yang digunakan untuk mewakili aksara ataupun karakter. Jadi aksara yang terdiri pada huruf, angka dan simbol berdasarkan kod piawai Amerika untuk pertukaran maklumat ASCII. Okey. Jadi dekat bawah ni dia tunjukkan beberapa jenis data yang diwakili oleh char. Okey, contohnya macam huruf biasalah A, B, C, tak kisahlah huruf dia huruf besar ke huruf kecil ke kan. Okey. Huruf besar ke huruf kecil ke di dalam kategori huruf. Kalau digit 0, 1, 2, 3, 4, 5 dah. Dan juga simbol macam-macam lagi simbol. Okey, itu adalah contoh char. Jadi bahasa pengatur caraan seperti C, C++, Java dan sebagainya memang mengiktiraf data jenis char. Okey, dan sinteks dia kita guna char lah. Perkataan kita tak tulis panjang-panjang sebagai karakter tapi kita just guna char. Okey, tapi di sini dia kata bahasa pengatur caraan Python tidak mempunyai jenis data char. Akan tetapi semua aksara diwakili dalam jenis data lain yang disebut sebagai string. Okey. Kalau dalam Python kita terus guna string, kita tak guna char. Char ni kita guna dalam C++, Java dan sebagainya. Okey, sama macam tadi. Python tak guna double tapi dia guna float. Untuk jenis data char pun dia tak guna char tapi dia guna string. Okey, kita tengok contoh atau cara dalam C++ dengan menggunakan char. Okey, ni aksara A. Memaparkan satu aksara A, dia punya arahan. Boleh nampak arahan dalam C++. Kat sini dia punya jenis data char. Okey, dekat sini dia punya jenis data char. Okey, ini adalah pun boleh ubah. Dan ada nilai dia. Okey, nilai pun boleh ubah ini. Okey, dia nampak tak sikit perbezaan macam mana C++ nak declare A dan juga macam mana Python nak declare dia punya nilai A. Nanti kita tengok. Jadi dia ada ni kan COUT ni, count code. Macam tu saya tak pasti sebutan dia. Jadi huruf 1 jadi return kepada kosong. Kat sini cakap sinteks umum char digunakan untuk mengisytiharkan pun boleh ubah huruf 1 dengan jenis data char. Okey, ni tak apa, ni dalam C++. Hasil dia macam tu je lah A. Yang penting ni kita tengok, jenis string. Sebab dalam Python kita tak boleh guna char. Kita tak boleh guna char. Python guna string. Jadi kita tengok pada string. String ialah 1
satu perkataan yang dibina daripada aksara. Okey, jadi string terdiri daripada satu urutan aksara-aksara yang berjujukan yang membentuk suatu rentetan. Okey, string tu sebenarnya adalah rentetan. Okey, di sini contoh ditunjuk. Negaraku sama dengan negaraku. Yang ni yang dikatakan sebagai rentetan. Ini adalah rentetan aksara-aksara dan menjadi satu perkataan. Menjadi satu rentetan lah. Okey, ini aksara-aksara yang berjujukan menghasilkan rentetan. Okey, itu maksud dia. Okey, kebanyakan masa pengaturcaraan menyokong jenis data string. Dan string ni kita gunakan sinteks dia str. STR ni maksudnya string lah, sebab dalam coding kita tak tulis panjang-panjang, kita tulis pendek. Okey, semasa mengatur cara, nilai string yang diberikan kepada sesuatu pemboleh ubah perlu diletakkan tanda petikan tunggal. Okey, kalau kita guna string, kita kena letakkan ni petikan tunggal, ada tanduk dia sikit, sesungut atau tanda petikan berganda. Okey, untuk menunjukkan dia adalah string. Okey, tanda petikan ini berfungsi memberitahu. Yang ni, sebab tu dia perlu pakai yang tu. Untuk memberitahu permulaan dan pengakhiran satu ayat. Okey, contoh dia macam di bawah. Okey, di sini ditulis lagu, string, negaraku. Nampak tak negaraku tu ada dia punya sesungut tu. Dia adalah string. Jadi dia nak tunjukkan permulaan dan pengakhiran bagi satu ayat ataupun gunakan double. Okey. Jadi ini adalah pemboleh ubah. String ni adalah jenis data. Ini adalah nilai pemboleh ubah. Okey, kena ingat benda tu. Dan ingat, kalau string mesti kita letakkan sesungut dia ni. Senang saya sebut sesungut. Kita tengok contoh di sini. Bila kita dah masukkan dalam Python, ayat sama dengan str, selamat datang, kurungan jangan lupa, dan printkan kita. Sebab saya lupa nak explain kenapa kita gunakan pemboleh ubah, sebab kita terus boleh declare kat sini, kita boleh bagi arahan. Contoh sini, ayat sama dengan string selamat datang. Jadi kita tulis print ayat. Print ayat maksudnya kita akan print benda ni lah. Ayat tadi kan sama dengan ni. Jadi dia akan print ayat. Kalau kat sini pemboleh ubah dia A, maka print A. Bila print A kita dah tahu, A nilai dia yang ni lah. Jadi yang akan di print ini, selamat datang. Okey ni Okey, ini yang kita sebut sebagai string. Okey. Seterusnya kita tengok kat sini, dalam pengaturcaraan Python, jenis data string dapat digunakan bersama fungsi Python yang lain untuk memanipulasi nilai string mengikut keperluan dan tujuan sesuatu program atau aplikasi yang ingin dibangunkan. Okey, dekat bawah ni menunjukkan jadual dia. Contoh, fungsi fungsi ini nama kita sebut sebagai square bracket lah, kurungan petak kan, square bracket, ataupun nampak tak ada square bracket, lepas tu ada titik dekat dalam, double titik bertindih dekat dalam itu. Ini menunjukkan mencapai satu aksara atau lebih dalam string. Okey, mencapai satu aksara atau lebih. Nanti kita tengok contoh dia. Seterusnya dia ada tulis len dan ada kurungan. Menghitung bilangan aksara dalam string. Okey, kemudian ada simbol tambah menggabungkan dua string tanpa ruang kosong. Kemudian ada simbol koma menggabungkan dua string dengan satu ruang kosong. Simbol asterisk ni
mengulang string dengan bilangan yang dinyatakan dan ada join kurungan menambahkan aksara di antara setiap aksara. Okey, kalau kamu tengok sini mungkin kamu tak faham. Nanti kita tengok contoh dia. Okey, contoh. Okey. Kat sini ditulis ayat sama dengan string selamat datang, print ayat. Okey, dia berbola kat sini. Square bracket 4. Okey, apa maksud square bracket ni? Tengok balik dekat atas. Okey, tanda ni ataupun ada titik. Mencapai satu aksara atau lebih dalam string. Macam mana yang dikatakan mencapai satu aksara atau lebih dalam string? Okey, dekat sini dia kata print square bracket 4. Maksudnya dia suruh kamu print apa ni orang kata huruf yang keempat. Bermula daripada S ni adalah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi keluarlah M. Okey, ni adalah M. Kemudian buat print ayat 10 titik bertinggi hingga 14. Dia akan keluar dekat tang tu. Jadi bermula daripada sini 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dekat ni. Jadi dia hanya print dekat tang saja. Yang ni yang akan keluar. Okey. Allah. Itu maksud dia. Okey. Square bracket tu akan menunjukkan kedudukan aksara yang mana dia nak. Bila ada titik bertindih ni maksudnya titik bertindih Allah. Di titik bertindih ni contoh dia tulis 3 ke 7. Maksudnya aksara yang ketiga hinggalah yang ke-7. Jadi inilah 10 ke 14. Okey, tadi ni adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4. M ni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ada tanda ni kan. Ni adalah kosong. Jadi dia cakap tang sajalah. Sebab dia ada tanda semicolon. Okey, itu untuk contoh aksara ni. Okey, nampak tak? Merujuk kepada aksara dalam lingkungan ke-10 hingga ke-14 dalam string iaitu tang. Okey, macam mana pula fungsi yang kedua iaitu len ayat. Okey, ada len lepas tu ada kurungan. Okey, ayat sama dengan string selamat datang dan contoh lepas tu dia minta kamu printkan len ayat. Apa maksud len tadi tu? Len, bukan len. Len tu maksud dia menghitung bilangan aksara dalam string. Kita nak kira berapa aksara dalam string tu. Dia kata 14, jadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, bermula daripada S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, jadi jumlah dia adalah 14. Len tu maksudnya jumlah aksara. Berapa huruf. Okey, seterusnya kita tengok pula contoh ada koma dan tambah kan. Okey, tadi simbol tambah. Simbol yang ni kita dah tengok. Kita nak tengok simbol tambah dan koma. Simbol tambah menggabungkan dua string tanpa ruang. Simbol koma menggabungkan dua string dengan satu ruang kosong. Okey, ada beza tambah. Kalau tambah tak ada ruang, koma ada ruang. Tengok contoh ni. Okey, A string hello, B string dunia, C string tanda seruan. Okey, lepas tu dia suruh print A, koma, B tambah C. Koma tadi maksud dia apa?
Tambah tadi tanpa ruang. Ini ada satu ruang. Jadi bila dia print hello, ada ruang, kan dia koma, ada ruang dunia, lepas tu tak ada ruang, tanda seruan. Okey, faham tak? Lepas tu kat sini ada bagi lagi. A bintang 4, maksud bintang ni ialah darab. Jadi A tu didarabkan ataupun ada pengulangan sebanyak 4 kali. Ni A, 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, dan ni H-trig ni maksudnya pengulangan. Pengulangan. Okey, saya harapkan jelas cakap tu. Kemudian kita tengok pula fungsi seterusnya. Okey, fungsi seterusnya dia ada join ayat. Join. Dengan fungsi join kita tengok tadi. Ni fungsi join. Join ni maksud dia menambahkan aksara di antara setiap aksara. Apa maksud dia? Okey, maksud dia di sini. Tengok contoh. Dia declare ayat sama dengan string selamat datang. Print tanda ni dot join kurungan ayat. Jadi bila di print dia akan keluar macam ni. Selamat datang. Nampak tak ada simbol ni di antara setiap aksara. Ini maksud dia. Join ni maksudnya dia menambahkan aksara antara aksara. Jadi selamat datang. Jadi dia tambahkan aksara ni antara setiap aksara, antara setiap huruf. Okey, itu maksud dia. Kemudian dia kata print tempat kosong. Dia tak letak apa-apa aksara tapi anggap dia macam kosong, join ayat. Jadi kat sini akan ada jarak. Nampak tak? Okey. Aksara dia kat situ kosong, tak ada apa-apa. Okey, itu maksud dia join. Fungsi join dan fungsi yang lain-lain. Okey, faham tak? Dan seterusnya yang terakhir kita tengok boolean. Boolean ni berasal daripada nama George Boole yang merupakan seorang ahli matematik British. Okey, boolean ni adalah satu sistem logik memudahkan satu penyataan. Okey, jenis data boolean ni ada dua je, iaitu benar dan palsu. Jadi dua nilai ni juga digelar sebagai nilai logik, iaitu disebabkan 0 dan 1, di mana 0 mewakili palsu, 1 mewakili benar. Okey. Maksud nilai bagi boolean adalah nilai logik. Okey, nilai logik sama ada 0 dan 1. Ini adalah palsu. Ini adalah benar. Okey, itu maksud boolean. Okey, kita tengok contohlah. Biasanya boolean ni kita akan gunakan simbol ni lah. Untuk ungkapan boolean ungkapan boolean kita gunakan ungkapan perbandingan yang ni, iaitu tanda lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau lebih besar atau sama dengan. Okey, kita akan gunakan ungkapan perbandingan ni biasanya lah. Okey, kita tunjukkan contoh segmen kod dengan menggunakan Scratch. Okey, kat sini ada punya Scratch, tapi kita jarang guna Scratch. Saya prefer untuk kita tengok pada Python. Okey. Dalam Python ni kamu boleh nampak X sama dengan 13. X lebih besar daripada 3. Adakah X tu lebih besar daripada 3? Dia tulis kat sini true. Sebenarnya dia kata X yang dideklarkan dekat sini ialah X sama dengan 13. Okey, jadi X ni adalah lebih besar daripada 3, betul lah. Jadi 13 lebih besar daripada 3, true. Okey, kemudian dia kata X kurang daripada 0. 13 bukan kurang daripada 0, jadi dia adalah false. Okey, itu contoh bagi boolean.
Ni simbol. Okey, saya rasa setakat itu saja. Saya harap